Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika a'udzubika min syarri ma sana'tu wa bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru illa anta. Billahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallah amma yusyrikun. Wallahul Khaliqul Bari'ul Musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaih. Amma ba'du. Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kesempatan pagi yang penuh barakah ni di waktu duha, dan kita masih berada di dalam bulan yang penuh barakah, Ramadan Al-Mubarak. Alhamdulillah, masuk hari yang ke-7. Kita bersiaran langsung dalam edisi khas Ramadan at PKP, Perintah Kawalan Perasaan. Kita ambil ibrah Perintah Kawalan Pergerakan itu, kita tukar jadi Perintah Kawalan Perasaan. Rupa-rupanya hikmah ibrah yang besarnya, bila kita kaji balik, rupanya pergerakan itu membawa kepada membentuk perasaan, membentuk dan menundukkan perasaan. Ya, sebab itu ada hikmahnya diam. Diam sejenak, waqaf, berhenti, bertafakur. Ya, yang banyaknya kalau kita lihat pada wukuf kan, wukuf tu perintah kawalan pergerakan lah tu. Kita lihat wukuf, perintah kawalan pergerakan, duduk, kemudian tidak bergerak, kemudian merenung. Maka yang dibuat itu adalah untuk menundukkan perasaannya. Khair, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah, kita sama-sama perbetulkan niat kita untuk sama-sama kita menuju kepada ridha Allah SWT. Kita mahu Allah Ta'ala berikan kita kefahaman melalui jalan tariq ilmu ini. Kita menuntut ilmu untuk kita keluarkan diri kita ini dari kejahilan, dari kegelapan. Minan zulumati ilan nur, daripada zulumat, kegelapan, kepada terangnya cahaya ilmu itu. Kemudian bila kita sudah terang dengan cahayanya, kita mampu mengamalkannya, insya-Allah. Kemudian kita mampu untuk menyebarkannya, insya-Allah. Intizam dan berazamlah untuk kita sebarkan ilmu yang ada. Dan pagi ini insya-Allah bantu sebarkan kuliah kita pada pagi ini. Sebarkan insya-Allah. Mungkin ada sahabat-sahabat kita, rakan-rakan kita, jemaah-jemaah kita yang alhamdulillah saya lihat salah satu masing-masing setelah menjalinkan silaturahim antara satu sama lain dalam kuliah kita ni, alhamdulillah. Jadi bantu sebarkan kepada sahabat-sahabat kita, rakan-rakan kita yang mungkin sedang menunggu atau menanti live kita ni, insya-Allah. Baik, sidang penonton, sidang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, panjatkan syukur dan puji-pujian kehadrat Allah Azza wa Jalla di atas seluruh nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita hari ini. Bikulli nikmatin, setiap nikmat, dari sekecil-kecil nikmat hinggalah sebesar-besarnya. Dari sekecil-kecil nikmat hinggalah sebesar-besar. Apa nikmat yang kecil itu? Nikmat dunia. Nikmat dunia ni walaupun saiz dia besar, mata kasar kita melihat besar,
Nikmat dunia ni, nikmat rumah, nikmat kita besar, nikmat isteri, nikmat anak besar. Malah pemberian dunia itu lebih dihargai kan. Lebih kita senang appreciate, lebih senang kita nak tayangkan dia, lebih senang untuk kita zahirkan dia, sebab dia barang benda, barang nampak. Adapun jangan kita salah faham, kerana dalam surah Nisa Allah berfirman ayat 77, kul mata'ud dunya qalil. Sebesar mana pun pemberian dunia, sebanyak mana pun adanya dunia, maka ia tetap di sisi Allah kecil. Kul mata'ud dunya qalil, kul mata'ud dunya qalil, walal akhiratu khairul liman ittaqa. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang kekal abadi. Baik, terima kasih kepada semuanya dah share, bantu. Semuanya ada ni yang sedang menonton ni, tekan button share. Sebarkan, balik, sampaikan, share, tabligh, sampaikan. Baik, mari kita lihat dulu mukadimahnya. Kita nak buat murajaah tentang, kita menilai tentang nikmat. Manusia itu dijadikan oleh Allah SWT itu semata-mata untuk illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak Allah jadikan jin dan manusia untuk sembah Allah, illa liya'budun, illa liya'budun. Maka bila kata illa liya'budun, itu Allah nyatakan pula dalam siri yang lain, dalam kalimahnya lain, kalamnya yang lain. Allah menyatakan ketika Allah jadikan manusia ini, tetapi manusia ini sedikit yang syukur. Qalilan ma tashkurun, sedikit sangat yang bersyukur. Sedangkan Allah jadikan dia, Allah jadikan kita ini untuk illa liya'budun. Bila kata sembah Allah, sudah pasti kita menjadi hamba-Nya. Maka tetapi Allah kata qalilan ma tashkurun, sedikit sangat hamba-Ku yang bersyukur. Maka bila kata hamba-Ku yang bersyukur sedikit ini, dilihat dari sudut mana? Sudut yang kita bincangkan tadi. Kita melihat akan nikmat, kurniaan nikmat, kita lupa pemberi nikmat. Satu, kita ingat nikmat, wah banyaknya nikmat Allah bagi, tapi kita lupa pemberi nikmat, yakni Allah Azza wa Jalla. Kita lupa kepada yang memberikan nikmat ini, Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Macam mana boleh lupa kepada pemberi nikmat sedangkan kita sebut juga Allah? Sebab kita, pertama, kita tidak mampu membezakan. Sebab bila kata kita ingat kepada Allah, sudah pasti kita akan mampu membezakan hak dan batil. Ingat kepada Allah ni sudah pasti kita mampu membezakan suruhan dan larangan Allah. Itu maksud ingat yang sebenar. Zikir yang sebenar ini maknanya zikir wajib dipanggil. Zikir wajib ni maknanya ingat yang wajib ni, dia akan ingat suruhan dan larangan Allah. Tapi ketika diberikan nikmat dalam berbentuk dunia, tapi suruhan dan larangannya masih kita bercampur aduk, masih kita berbelah bahagi, masih kita kadang-kadang tak jelas adakah jalan kita menuju ke syurga atau ke mana ini, maka di situ jelas menunjukkan ada percampuran, campur aduk di dalam melihat sesuatu itu, sehingga kita lupa kepada suruhan dan larangannya. Maka kalau kita lihat sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT, larangan yang pertama ataupun larangan yang Allah nyatakan banyak apabila bicara soal dunia ni, dunia ini tempat larangan, dan dunia mafhum hadis Nabi kata penjara bagi orang mukmin. Jadi di dunia ni banyak larangan, dan larangan yang besar itu kata Nabi SAW itu adalah mencintai dunia, hubbud dunia, mencintai dunia, larangan. Dan sudah pasti dunia itu Allah kata hubus syahwat, aku hiasi dunia itu dengan kesukaan perasaanmu. Memang dunia ini satu perkara yang perasaan akan suka, emosi akan suka. Sebab tu orang suka bicara soal dunia yang mengalun-alun, yang membelai-belai. Sebab memang itu sifat dunia itu penuh dengan belayan, penuh dengan alunan, penuh dengan rintihan, penuh dengan pujukan. Itu dunia. Jadi larangan Allah Ta'ala kata jangan cinta dunia, jangan cinta dunia. Tetapi tanpa sedar
kita mencintai dunia. Kita jatuh cinta dengan dunia tanpa sedar. Saya tak cinta dunia, Ustaz. Saya tak cinta dunia. Orang kalau tak cinta dunia, macam mana nak tahu dia cinta dunia atau tidak? Maka satu riwayat daripada Nabi Isa alaihissalam, satu ketika itu dia berjalan dalam satu kampung, dia melihat satu kampung itu mayatnya bergelimpangan. Lalu Nabi Isa AS pun kata kepada kaumnya yang bersama dia waktu itu, dia kata, kalau Allah tidak murka pada kaum ini, sudah pasti mereka sempat mengkuburkan satu sama lain, mengebumikan satu sama lain. Maka Nabi Isa AS nak tahu apa yang berlaku itu. Maka Nabi Isa AS bermunajat pada Allah, minta tahu, nak tahu. Maka Allah Ta'ala wahyukan, waktu malam serulah salah satu daripada penduduk kampung yang telah mati itu. Maka tiba waktu malam, Nabi Isa AS pun seru penduduk kampung. Bila seru penduduk kampung, maka dengan izin Allah hiduplah seorang. Allah hidupkan seorang. Allah kembalikan nyawanya, Allah hidupkan seorang. Nah, mukjizat lah ni, orang biasa tak boleh buat. Baik. Ketika salah seorang pada penduduk kampung itu dihidupkan kembali oleh Allah SWT dengan kuasa Allah, dengan mukjizat yang diberikan kepada Nabi Isa AS. Maka ditanyakan kepada penduduk kampung itu, kenapa engkau mati ini? Bergelimpangan, apa yang dah terjadi? Maka kata salah satu pada penduduk kampung itu, salah seorang pada penduduk kampung yang telah dihidupkan, maka kata penduduk kampung itu, roh itu, di waktu siangnya kami seperti biasa, tapi tiba di waktu malamnya kami dimatikan semuanya. Maknanya datangnya itu tanpa diduga. Kenapa? Kerana kami mencintai dunia. Nampak? Sebab orang dah mati, dia tahulah apa dah kena kat dia. Dia jawab, kami mencintai dunia dan mentaati ahli maksiat. Lalu Nabi Isa AS mengatakan bahawa, lalu bagaimana yang dikatakan kamu mencintai dunia? Bagaimana? Nabi Isa AS tanya kepada roh itu. Baik. Maka Nabi Isa AS kata, kita bertanya pada roh itu, bagaimana yang dikatakan kamu ni mencintai dunia? Maka ni ciri dia. Ciri dia ni boleh kita ambil pengajaran sedang penonton sedang jemaah Allah SWT. Mungkin kita kata kita tak cinta dunia. Ini ciri dia yang ditanya sendiri oleh Nabi Isa AS kepada satu penduduk kampung di zaman beliau yang telah dikenakan satu bala sehingga mati semua. Kemudian Nabi Isa AS bangkitkan salah seorang daripada itu dengan izin Allah, dengan mukjizat yang Allah berikan. Maka berkatalah salah seorang daripada penduduk kampung itu, lalu ciri dia yang utama cinta dunia itu adalah, ketika dunia ini datang kepada kami, kami gembira. Tetapi ketika hilangnya dia daripada kami, kami menangisi seperti kanak-kanak yang hilangkan ibunya. Nampak ciri dia. Ketika datangnya dunia, kami gembira. Ketika dunia hilang dari kami, kami menangisi seperti kanak-kanak kehilangan seorang ibu. Bayangkan. Maka di sini, daripada cerita itu, riwayat itu, maka kita pun melihat dunia ni datang pada kita, rupanya ciri dia, dia mengembirakan kita. Tapi kalau hilang, kita mula sedih. Itu ciri orang yang dah jatuh cinta pada dunia ni, dia gelisah dengan ketiadaannya, malah dia gembira ketika adanya. Allah, ni payah ni nak buat ni. Contoh, apa itu dunia? Benda lah, kebendaan, pujian. Kita cerita kemuncak kepada dunia itu apa? Pujian itu kemuncak kepada dunia. Bila tidak dipuji, kita sedih. Bila dipuji, kita gembira. Ternyata kita cinta dunia. Nampak? Ketika ada duit, kita seronok. Kita tiada duit, kita sedih. Orang yang dah ada duit ni, mungkin dia tak nampak sangat. Kami tak apa, tak ada duit. Tapi bila dah tak ada duit, dia pergi pada pujian pula.
Yang lebih mudah nak faham adalah ketika melakukan kebaikan, kita mengimpikan pujian dan sanjungan. Ketika tidak dipuji, tidak disanjung, maka terhunuslah dalam hati ini, meresap dalam jiwa ini, aduh sakitnya, kerana aku tidak dihargai oleh manusia. Habis pujian. Mungkin harta kita tak nak, mungkin kita ni ahli sedekah, kita orangnya ahli sedekah, enggak apa-apa katanya, kita ahli sedekah, jadi duit habis pun tak apa untuk umat katanya. Ada setengah dah macam tu. Tapi kita ambil basic, kita tengok, dan dia adalah puncak kepada dunia, dan ianya adalah asas juga kepada cinta dunia, itu adalah pujian. Dan ia sangat berkaitan dengan apa yang kita sedang bincangkan, yakni menelusuri jalan-jalan keikhlasan. Jalan-jalan keikhlasan itu lawannya ikhlas, lawannya riya. Ikhlas lawannya riya. Riya inginkan perhatian manusia, buat sebab manusia. Ikhlas itu maknanya lari daripada manusia lah. Baik, sidang penonton, sidang mata Allah SWT. Kalau kita lihat daripada perbincangan tadi, bagaimana kita nak keluar daripada keadaan ini, yang mana mungkin tak ada duit itu sedih. Itu bagi manusia lain, bagi masyarakat awam mungkin, yelah ustaz sedih, okey, tak apa, kita terima dulu konsep tak ada duit sedih. Yalah payah ustaz nak buat baik ni ustaz, sedih ustaz, orang susah sedih, saya sedih, semua sedih. Okey, tak apa, kita raikan dulu. Sedangkan memang tak boleh sedih tak ada duit. Tapi tak apa, kita raikan dulu konsep tak ada duit sedih. Tak ada pahala, tak ada seorang pun sedih. Mana lebih sedih? Tak ada pahala dengan tak ada duit, mana lebih sedih? Nah, kita lebih risau ke anak-anak kita tak ada duit, tak ada simpanan masa depan. Tapi ada kita fikirkan, adakah anak-anak kita ini ataupun isteri kita ini ada pahala di masa depan? Banyak yang kita jumpa persiapkan dirinya dengan hartanya, tapi tidak persiapkan dirinya untuk pahala. Malah pahala itu dipersiapkan bukan yang banyak, tetapi yang ikhlas. Yang ikhlas. Tapi hari ini perbahasan ikhlas itu jadi sebagai satu alasan. Nampak? Ketika duit itu dirisaukan, maka sudah pasti pahala sebaliknya. Tiada isu pada pahala. Kalau pahala dirisaukan, maka tak ada isu pada duit. Dia salah satu, dia tidak boleh duduk dua kerisauan dalam satu masa. Ya? Dia tidak boleh dua kerisauan dalam satu masa. Dia tak boleh risau tak ada pahala pada sama risau tak ada duit. Dia salah satu. Sama ada dia risau tak ada duit, maka dia tak risau tak ada pahala, ataupun dia risau tak ada pahala, maka dia tak risau tak ada duit. Wah, ini satu, ya, kita kena belajar. Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT, kita kena belajar. Kita kena belajar, kita kena benar-benar mujahadah dan bersungguh-sungguh. Sebab hati ini, ingat, bila kata ada kerisauan, ada dunia, ada selain Allah wujud dalam hati kita ini, memang hati ini di sisi Allah. Allahnya jaga hati ini, Allah yang pegang hati ini, Allah yang pegang hati ini. Tapi ceritanya kita kena belajar bagaimana sifat-sifat hati yang sebenar, yang tidak terpengaruh dengan perasaan. Konsepnya mudah, walaupun buat awam ma'ruf nahi mungkar ke, tak apalah. Amalan-amalan yang kita dah buat selama hari ini tu, teruskan buat amalan yang telah kita lakukan selama hari ini, teruskan. Bukan kata suruh berhenti. Soalnya sekarang kita nak kaji tentang hati ini, adakah sudah diletakkan pada landasan ikhlas, atau hati ini masih lagi duduk pada landasan perasaan? Hati dan perasaan, hati ini sudah duduk pada landasan keikhlasan, yakni kebenaran, atau hati ini masih duduk pada landasan perasaan? Jadi bila kata hati di landasan perasaan, maka perjalanan perasaan ini
adalah penuh dengan keduniaan tadi, kerisauan akan ketiadaan benda, kerisauan akan tiada puji. Bukan risaunya pada kerja agama, risaunya itu halus dalam hatinya, Allah je tahu. Jadi sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Maka berbalik tadi, isu tadi, kita nak tengok, kita merajaah hati kita ini benar-benar tidak kita nak melaksanakan ibadah itu benar-benar pada landasan keikhlasan, yang mana tidak mengharapkan pujian. Ini yang kita kena selalu ingatkan diri kita, ingatkan ahli keluarga kita, ingatkan rakan-rakan kita. Dan malah ini yang disampaikan, dibawa oleh para salafus saleh, para ulama, para sahabat, para nabi semua. Ketika kita mengharapkan pujian Allah, maka kita tidak akan mengharapkan pujian makhluk, malah pujian pada makhluk tiada. Tapi hari ini yang berlaku, kenapa kita hari ini penuh dengan perasaan? Kerana kita terpengaruh dengan pujian. Dunia ni penuh dengan pujian. Malah kalau tidak dipuji, seronok dengan pujian, sedih dengan kehinaan. Dua. Kita bermain dua tu je lah. Seronok dengan pujian, sedih dengan penghinaan. Seronok dengan pujian, sedih dengan kejian. Dua-dua ini memanglah adat. Orang kata adat lah ustaz, adat lah ustaz. Maka kita hidup selama mana hidup dengan adat je lah. Kita tak bawa hati kita upgrade menjadi ibadah, upgrade menjadi ibadah. Sebab tu sedang penonton, sedang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala, mengejar ridha Allah itu adalah bukan mengejar perhatian makhluk. Mengejar ridha Allah itu membawa dirinya ini benar-benar hidup dalam teritori yang mana mengalih perhatian dia, bahawa setiap amalan yang dilakukan itu adalah untuk diperhatikan oleh Allah, untuk diperlihatkan oleh Allah, untuk dikembalikan kepada Allah. Maka nanti berlakulah ujian dalam kehidupan. Susahnya hati itu menjadi baik sebab perasaan baik. Perasaan baik. Sebab perasaan baik itu menyebabkan kita rasa susah, sebab kita melakukan kebaikan sebab kita nak dilihat baik. Sebenarnya susahnya seorang menjadi driver. Susah ke nak menjadi driver dan tidak mengaku itu kereta bosnya? Tak susah, sebab dia kenal diri dia driver. Apabila dia kenal dirinya itu hanya driver, pemandu kepada kereta bos, bos punya kereta, maka tidak susah untuk dia menafikan bahawa ini kereta bos. Yang jadi susahnya adalah apabila dia tak sedar diri dia. Tak sedar diri dia itu adalah hanya pemandu kepada kereta bos. Malah ketika dia mula rapat dengan bos, dia mula nak jadi seperti bos. Segala apa yang ada pada bos, dia nak miliki. Kalau bos nak dipuji, dia pun nak dipuji. Kalau bos itu nak dilayan dengan baik, dia pun nak dilayan dengan baik. Kalau bos itu mendapat layanan tempat yang bagus, dia pun nak layanan tempat yang bagus. Ini saya pernah jumpa. Sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Dan satu kumpulan, ni dia driver. Driver ni dia bawa orang-orang hebat-hebat. Jadi sekarang ni orang ni bila kata bawa orang-orang hebat, dia punya layanan seorang driver itu, saya jumpa satu kumpulan ini cerita benar. Dia pun dilayan hebat seperti layanan bos dia. Sebab bos dia layan dia hebat, jadi orang lain pun kena layan dia hebat juga. Maka lambat laun saya dipanggil untuk training pada satu kumpulan ini, kerana mereka ni dah ada kelebihan mengatasi driver-driver lain. Driver-driver yang bawa orang biasa, contoh yang tidak seperti dia bawa. Dia ni ditugaskan untuk bawa bos. Bila bawa bos, bos akan pegang dia je, dia tak pegang orang lain. Maka waktu ni dia dah ada perbezaan dengan driver lain, maka dia dah rasa macam dia bos. Ada rupanya. Saya jumpa dah. Dah jumpa rupanya. Jadi maknanya rupanya, apabila kita melihat kat mana dia punya crack ataupun lacking ni kat mana tadi,
saluran pujian. Perasaan ni pujian. Perasaan itu adalah laluan pujian. Dan kita seronok dipuji, kita sedih bila tidak dipuji, atau takut tidak dipuji, takut tidak diiktiraf. Kita ada satu ketakutan tidak mendapat iktiraf daripada Allah SWT. Itu kita ada ketakutan kat situ. Takut tak diiktiraf oleh manusia, patut takut tak diiktiraf oleh Allah. Tapi apabila kita tidak belajar, sekarang ni alhamdulillah kita sedang menuntut ilmu. Kita sedang berada dalam majlis ilmu. Alhamdulillah, Allah bimbing kita untuk sedar. Allah bimbing kita untuk kembali sedar. Apakah yang kita cari? Bayangkan kalau kita tidak berada dalam suasana mengingatkan. Kita tak duduk dalam suasana menuntut ilmu. Bagaimana kita nak faham perkara ini? Kalau tiba-tiba kita beramal saja, kita tak ada suasana menuntut ilmu pula tidak difokuskan kepada ilmu untuk menyucikan diri, menyucikan hati, memahami tentang kebesaran Allah. Tidak menjadi satu agenda, aku nak faham perkara ni. Dia tak ada keinginan, dia kata tak apalah, amal je lah, lama okey lah tu. Dia hanya tertumpu kepada amal, sehingga kan amalan dia pun kadang-kadang tak jelas yang mana satu utama, yang mana satu sunat, yang mana satu wajib. Dia tak jelas. Dia beramal je. Malah yang mana dalam amalan, sebelum nak dapat ganjaran, kita ingat semua amalan boleh dapat pahala. Ingat yang dikira ibadah. Kata arwah Ustaz Safwan Pati, seorang penulis hebat, pengarang yang pernah tu ketika dahulu. Semalam saya sempat muzakarah dengan ayah saya, muzakarah. Kata bila dia takrifkan tentang ibadah ni, ibadah ni yang berpahala je. Yang tak ada pahala tak dikira ibadah. Bayangkan, yang berpahala sahaja, yang tidak ada pahala tidak dikira ibadah. Macam mana tu? Contoh, dia ni solat, tapi solat dia itu tidak mendapat pahala, maka itu tidak dikira ibadah. Apa saja, walaupun dia kerja, tapi kerja dia itu dapat pahala, kerja dia itu adalah ibadah. Orang yang pergi masjid contoh, tapi perginya itu tidak dapat pahala, maka tidak dikira ibadah. Yang dikira ibadah itu yang berpahala. Tapi Ustaz, macam mana nak tahu pahala tu Ustaz? Bukan kerja kami nak tahu pahala ke tidak. Di sinilah kita kena faham dulu, apakah natijah ataupun sebelum dapat pahala, kenapa boleh tak dapat pahala? Sedangkan itu patut amalan yang dah mengundang pahala. Kenapa ada perbahasan tentang pergi masjid, solat pun tak dapat pahala Ustaz? Di sini datangnya perbahasan. Bukan kata kalau macam tu tak payah pergi masjid lah, kalau macam tu tak payah solat lah. Bukan begitu. Maksudnya kunci, jis ataupun akarnya itu adalah ikhlas. Jadi makna kata di sini, kita mula nak menjadikan matlamat beribadat itu ikhlas. Bukan matlamat nak buat itu yang penting buat Ustaz. No, yang penting ikhlas. Tulis, yang penting ikhlas, bukan yang penting buat. Jadi rugilah kita dah buat amalan yang dah nyata-nyata sepatutnya amalan ahli-ahli salafus soleh, ahli-ahli orang soleh. Contoh solat, bangun malam, baca Quran, sedekah. Ini amalan yang clear. Tiba-tiba amalan itu tidak membawa kepada jalan menuju ke Allah. Rugilah. Kita berempat pulas ni. Sebagai contoh isteri. Amalan seorang menjadi isteri ni serve seorang suami, seorang je. Seorang suami, sebab tu tak payah isteri fikir 4 suami. Isteri suami dia boleh fikir 4 isteri. So isteri dia hanya memikir seorang suami je, dan dia serve suami dia itu hanya perkara yang paling basic. Dengan apa? Suami balik, bagi air minum, segelas air kosong, menghilangkan dahaga suaminya balik dari kerja, dan suaminya redha asbab dia bagi minum air itu, dia boleh masuk ke syurga. Jangan main. Sebab nilai pahala bagi seorang isteri tak terkira sebenarnya. Sebab dia pahala taat. Pahala taat ni infinity. Pahala taat ni infinity. Mayyati Allah wa Rasul faqad faza fawzan azimah. Allah kata
Siapa taat pada Allah dan Rasul, maka sesungguhnya dia telah berjaya. Maka pahala taat itu satu, tapi dia buat ikhlas. Subhanallah, syurga. Sebab itu kita kena fokus, yang penting ikhlas. Maka sekarang ini kita nak tumpu keikhlasan. Sebab itu contoh orang menerima pujian, yang pertama, langkah pertama itu bila kata sebutan itu adalah dengan Alhamdulillah. Sebutan itu adalah dengan sebutan Alhamdulillah. Ya, memang itu sewajarnya, memang itulah kaedahnya. Apabila kita buat baik, melakukan kebaikan, kemudian dipuji, maka kita pun menyatakanlah Alhamdulillah. Cuma bukan sekadar di bibir. Alhamdulillah itu meresap dari hati, maka kita nak memahami. Nak memahami apakah lafaz Alhamdulillah itu. Segala puji bagi Allah. Maka itulah kefahaman. Itulah kefahaman sedang penuntut sedang jemaah Allah SWT. Nah, ikhlas tidak dicari, Puan Nur Hashimah. Ikhlas itu diberi. Ikhlas bukan dicari, kena faham ni. Subhanallah. Ikhlas bukan barang. Ikhlas bukan benda. Ikhlas adalah anugerah, diberi. Cuma kita kena faham. Faham. Bila tak nak faham tu tak ikhlas tu. Tak nak faham-faham je. Tak nak faham-faham. Habis ustaz, saya yang buat ni, saya yang ni. Oh, payahlah nak ikhlas ni. Oh, susahlah ustaz. La ilaha illallah. Kita suruh faham, belajar. Bukan suruh nak cari kat mana. Ikhlas ni kat mana? Ikhlas ini adalah satu anugerah. Cuma kita belajar macam mana nak dapat anugerah itu. Bukan belajar nak, oh, ikhlas itu nak dapat. Tidak. Perjalanannya itu, prosesnya itu adalah proses keikhlasan. Ianya adalah satu anugerah yang diberikan setelah kita bersusah payah memahamkan, susah payah menjaga iman, menjaga akidah. Sebab ikhlas itu lawannya itu riya. Ikhlas itu kan, sebab tu kita syarah suratul Ikhlas. Ikhlas itu adalah menjaga iman. Ikhlas itu menjaga iman. Setelah kita menjaga iman dengan kefahaman, menjaga iman dengan kefahaman yang benar. Sebab tu kita syarahkan, nak jaga ikhlas itu menjaga kefahaman kita. Kalau kata Allah kata kita ini hamba, jaga kefahaman kita ni hamba. Kalau Allah kata kita ini tidak ada apa-apa, fakir, jaga kefahaman yang tidak ada apa-apa tu. Kalau Allah kata kita ini dijadikan air mani yang hina, fahamkan diri kita air mani yang hina. Kalau Allah kata kita ini adalah manusia yang lemah, fahamkan diri kita itu kita ni lemah. Makanya duduk pada keadaan kita, keadaan manusia. Manusia itu lemah, manusia itu hina, manusia itu mengharapkan Allah. Dah kita duduk. Sekarang ini isunya adalah tidak duduk pada keadaan sebenar. Tidak duduk pada iman. Ikhlas kerana tidak benar-benar menghayati keimanan. Ikhlas kerana tidak mendengar, tidak kita menghayati iman. Yang mana iman itu ditegakkan dengan kalimah kebenaran la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, benar tu Puan Ruzi Cempaka. Itu salah satu jalannya. Salah satunya yang nak menunjukkan kita sudah berada pada fasa kehambaan itu apabila tidak terkesan dengan pujian, tidak lalai dengan pujian, tidak terkesan dengan kejian. Nah, itu caranya. Jadi sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Maka maknanya di sini, kata kunci kita tengok hakikat ikhlas ni, kata kunci seperti mana yang kita pernah sentuh sebelum ni, ibarat air susu. Dan surah An-Nahl ayat 66 berupa susu yang bersih antara tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya. Maka dia tidak boleh ada campur tangan, tak ada campur, dia tidak boleh ada campur aduk. Kalau Allah je lah. Apa makna Allah? Ya, dengan nama Allah kita dah rumus mendidik diri untuk ikhlas. Itu adalah menggunakan rumus dengan nama Allah.
dengan nama Allah. Bila kita guna selalu dengan nama Allah, maka Allah akan menilai benar tidak dia ni buat dengan nama Allah. Maka bila Allah nilai dia ni buat dengan nama Allah, maka pada masanya akan sampailah anugerah keikhlasan. Kan? Keikhlasan ini akan tiada dia terbeban dengan segala amalan tersebut. Ya. Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Jadi maknanya sekarang kita kena ubah. Maksudnya kita mula ada satu lagi kefahaman yang mula kita nak jaga. Setelah kita memahami bahawa kunci kepada amal, dasar kepada amal, landasan kepada amal itu adalah keikhlasan, maka dengan kefahaman itu, dengan ilmu yang ada ini, maka kita nak jaga keikhlasan. Nak jaga keikhlasan itu dengan apa? Menjaga keimanan. Ikhlas itu sifat. Ikhlas itu adalah sifat. Okey? Ikhlas ini adalah sifat. Sifat, nak menjaga sifat ikhlas itu adalah dengan menjaga tunjangnya. Apa dia? Iman. Menjaga iman ini adalah dengan tadi penafian pada diri. Penafian, menafikan. Sebab kalimah iman itu adalah kalimah thayyibah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini maknanya keikhlasan itu akan terzahir setelah ada penafian pada diri. Nafi Allah, kembali kepada Allah. Nafi sayang pada diri, sayang itu datang dari Allah. Nafi kaya pada diri, kaya itu dari Allah. Nafi pandai itu pada diri, kembali pandai itu pada Allah. Nafikan. Bila kata kita jelas dalam perjalanan penafian, maka tidak adalah kita akan nak menyatakan diri. Sebab kita dah dinafi, awal-awal dah nafi dah. Bila kita nak beramal, kan kena iman dulu. Ni nampak? Maknanya kita ikut struktur tak? Kita beramal ikut struktur tak? Bila kita nak beramal, kan kena beriman. Amalan yang diterima itu adalah orang yang beriman. Amalan yang diterima itu adalah amalan orang beriman. Kita dengar macam mudah. Ulang lagi sekali. Amalan yang diterima itu adalah amalan orang yang beriman. Kita dengar, ya saya beriman. Orang yang beriman itu tiada ada pada diri dia. Oh, apa dia? Rasa nak dipuji. Itu orang beriman. Sebelum dia nak beramal itu kan dia dah mengucap dulu. Kan dia dah bersyahadah dah. La ilaha illallah. La. Maknanya apabila kita gagal pada peringkat permulaan, penafian ini kita gagal, tiba-tiba kita masuk ke amal, ini jadi problem. Ini yang jadi masalahnya. Dan penafian ini bukan sekali je, dia kena berkali-kali. Makna kata di samping kita beramal, semalam kita dah sentuh kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, kalau benar-benar kita nak belajar taat, kita kena belajar niat. Ni la lillah ni kan niat. Lillahi ta'ala. Kemudian perbetulkan amal. Khair. Dalam masa kita perbetulkan amal, pada masa yang sama niat ini kena menjadi benar tidak aku sudah nafikan diri ni. Ke masih dengan nama aku ni. Ini itulah yang Allah kata buat berkali-kali itu. Itunya Allah bagi buat berkali-kali. Solat lagi. Kenapa ibadah tu berkali-kali? Kenapa solat berkali-kali? Kenapa sedekah berkali-kali? Kenapa layan suami berkali-kali? Kenapa kita berzikir sebutan dengan bibir itu berkali-kali? Kerana nak pastikan belum sekali itu ikhlas, tidak. Dia berkali-kali betulkan lagi, nafi lagi, amal, nafi, amal, sehinggalah pada satu ketika kita berada pada keadaan yang dah penafian dan tidak beramal. Sebab tu kadang-kadang kita beramal masih rasa terbeban dengan amal, terutama amalan hati. Amalan hati ni kan contoh bab sabar atau amalan hati, bab syukur, amalan hati, bab sayang, itu amalan hati. Orang boleh buat amalan perbuatan, amalan zahir, tapi amalan hati dia masih belum lepas. Malah amalan hati besar nilai dia. Contoh dia nak sayang, dia nak melakukan amalan kasih sayang, tetapi dia tidak menafikan diri dia. Malah dia nakkan pujian, dia nakkan perhatian, dia nakkan belayan,
dia nakkan apa, kata-kata yang boleh mengundang kepada permainan perasaan, maka di situlah datangnya susah dia nak sayang. Beramal mungkin boleh, beramal perbuatan mungkin boleh. Perbuatan, amalan ni ada dua, amalan zahir, amalan batin. Nah, jadi saya ringkaskan struktur ini supaya tahu kedudukan itu. Maknanya kalau kita dah benar-benar bersyahadah la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kita dah benar masuk, kita masuk saja dalam alam, dalam amalan, makna sebenarnya kita dah menafikan dah. Bila kita nak berbuat tapi kita lupa, itu namanya ghaflah. Ghaflah, lupa. Bila lupa tu jadi yang kita dia buat amal, dia tu tak fokus. Kita tak fokus beramal, kita buat je. Sebab tu tak khusyuk. Tidak khusyuk tu maknanya dia tidak asyik dia buat. Yang penting buatlah. Buat je lah, yang penting layan je lah suami tu, layan je lah, solat je lah, zikir je lah, Quran je lah. Patutnya sebelum kita nak masuk ke amal itu, kita kena fokus, ya Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebab tu dalam solat kita bersyahadah kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Malah bila kata kita telah bersyahadah, berkalimatut thayyibah, makanya nak dipuji itu adalah Nabi SAW, Muhammad Rasulullah SAW. Sebab itu tak fokus, kita tak fokus pada niat tadi, kita fokus pada perbuatan dia. Kita sekadar kita beranggapan dah beramal, sedangkan yang dikira amal itu bukan amalan itu semata-mata. Setelah kita perbetulkan amalan itu, pada masa sama kita kena fokus kedudukan niat kita di mana. Kita bimbang niat kita hilang di pertengahan jalan peramalan kita itu. Sebab itu kata guru saya itu, Ustaz Samam, mengatakan bahawa perbetulkan niat. Bagaimana perbetulkan niat? Fokus kepada iman. Fokus kepada iman yang mana menafikan diri dengan rumus yang kita dah kongsikan dengan nama Allah. Dengan nama Allah. Khair. Maka di sini sedang penonton sedang mata Allah SWT. Sebab itu 5 sifat yang tidak boleh ada pada diri. Dan kita masuk perbahasan tentang suratul Ikhlas. 5 sifat yang tidak boleh ada pada diri, yang tidak boleh dipakai pada manusia sama sekali, sikit pun tak boleh pakai. Itulah sifat wahdaniyah. Ini suratul Ikhlas, sifat salbiah daripada kitab Tazkiyatun Nafs. Ada 5 sifat yang kita dah bincangkan. Wahdaniyah, huwa awal huwa akhir, kekal, baqa', berdiri sendiri dan tiada setandingnya. Ini sifatullah, sifat Allah. Jadi kalau kita lihat pada perbahasan suratul Ikhlas, baru kita masuk perbahasan suratul Ikhlas, sambungan perbahasan suratul Ikhlas. Nah, kita nak belajar ikhlas tu, belajar dengan suratul Ikhlas. Nama pun suratul Ikhlas. Belajarnya ada 5 sifat yang tidak boleh ada pada diri kita. Tidak boleh ada pada diri kita itu tunggal. Ketunggalan tidak boleh ada. Walaupun ada syarikat milik tunggal, tidak boleh ada milik tunggal. Walaupun syarikat milikan tunggal, itu enterprise kan, enterprise ataupun resources, trading, itu kan milikan tunggal. Nama dia seorang atau perkongsian. Adapun dalam hidup, dalam konsep kehidupan, tidak ada milikan tunggal. Suami milik tunggal saya, tidak boleh. Ini harta ni milik tunggal saya, tidak boleh. Dia milik bersama. Sebab tu wa mimma razaqnahum yunfikun, keluarkan sebahagian daripada hartamu, rezekimu, berikan. Nah, di situlah datangnya perbahasan tentang wahdaniyah dengan huwa awal wal akhiru pada qul huwallahu ahad. Hanya katakan dialah Allah yang esa, yang tunggal hanya Allah. Kita perhatian kita fokus hanya pada Allah. Sebab itu pujian hanya pada Allah, pujian hanya pada Allah, puji Allah. Sebab apabila kita mengalihkan pujian pada benda, ingat, ciri benda yang akan dijadikan tumpuan. Ciri tumpuan itu ada pujian. Bila kita puji, kita akan jadikan dia tumpuan. Hati-hati. Sebab tu ulama dalam bab tasawuf ini sangat berhati-hati dalam pujian. Sebab tu bila kata pujian
Itu milik Allah, bukan milik makhluk. Sebab kalau milik makhluk, makhluk akan tumpu pada benda yang dipuji. Oh, baiknya dia, oh inilah dia contohnya, oh bagus ni, oh dialah ikon kita, oh dialah sepatutnya menjadi role model kepada kebaikan dalam dunia ini, oh dialah. Nah, kita dah mengalihkan pujian kepada makhluk. Dan juga pujian-pujian yang berada pada sekitar seorang suami atau isteri yang memuji-muji pasangannya sehingga tumpuan hanya pada pasangan. Ini yang bahaya. Nanti saya akan bawa setelah saya melihat tentang cara mendidik isteri. Ini bagi suami kena tahu benda ni. Dan isteri pun kena sedar apakah cara mendidik itu. Kita selesaikan perbahasan ni dulu. Selesai perbahasan ni, kita akan masuk cara mendidik. Nah, bila kata cara mendidik ni, dia ada ni, saya sentuh sikit. Bila kata dunia itu pujian kan, tunggal hanya pada Allah. Tunggal ni maknanya perhatian. Perhatian yang tunggal mesti akan jadi perhatian. Sebab tu ramai orang nak menjadi yang tunggal. Dia nak perhatian, pujian, perhiasan. Ini 3 P. Perhatian, pujian, perhiasan. Ni yang boleh ada pada manusia, yang menyebabkan kalau ada pujian, perhiasan, yang ini akan membuatkannya menjadi tunggal. Dia akan rasa dia nampak diri dia, sedangkan tidak. Ya, sebab itu menungkak arus. Sebab itu hati-hati dengan kaedah-kaedah yang bercampur aduk dengan barat. Puji pada manusia ini setakat mana pujian itu? Pujian pada sifat atau pujian pada pujian apa? Pujian pada sifat atau pujian pada sekadar teknikal? Bagus kamu buat kerja. Okeylah, kerja. Itu pun kerja itu kena kembali kepada sifat. Sedang penonton sudah mata Allah SWT. Dia menungkak arus. Dia sangat menungkak arus. Sebab itu kalau belajar dengan mengambil kata-kata yang tiada dasar iman, hati-hati ya. Apa pun perbincangan motivasi ke, perbincangan apa pun, dia mesti kembali kepada iman. Dia tidak ada, ini bukan ini bukan iman, ini tentang diri ustaz, tak ada kena mengena dengan iman. Siapa kata? Semua hidup mesti berbalik kepada iman. Kehidupan mesti hanya berbalik kepada iman. Sebab itulah orang beriman mengungguli kehidupan, sebab dia berjaya kembalikan kepada iman. Sebab itu orang beriman dia boleh mengungguli kehidupan. Dia tidak perlu berlaku pergaduhan, tidak perlu berlaku kekecewaan, tidak perlu berlaku banyak perkara yang mana boleh berlaku pada orang lain. Orang beriman high classnya orang beriman ini, perjalanan hidup dia bukan sekadar kata-kata yang bagi inspirasi semangat. Sebab semangatnya itu bukan dengan kata-kata. Semangatnya itu adalah dengan kesedaran di jiwa. Saya ulang lagi sekali. Semangat itu bukan hanya dengan kata-kata. Semangatnya itu hanyalah yang dibentuk dari jiwa. Jiwa yang sedar akan keesaannya. Hati-hati dengan kata-katanya hanya boleh melalaikan jiwa. Itu bukannya semangat, itu kehancuran. Sebab itu Allah berfirman, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu. Wahai orang, demi masa sesungguhnya semua serugi kecuali orang beriman. Kat mana orang beriman yang tak rugi? Sebab hidup dia balik pada iman. Dia tidak lari, dia tidak boleh, mesti balik pada iman. So nak tak nak kena discover lah apa perbahasan iman itu. Kena rungkaikanlah apa perbahasan iman itu. Tidaklah boleh mengatakan iman je lah ustaz. Tak apa, bercampur aduk perbincangan dia, bercampur aduk. Hati-hati sedang penonton sedang jemaah mata Allah SWT. Sebab tu payah nak cakap bila akhir zaman ni. Antara perkara yang paling sukar untuk kita pisahkan ataupun kita rungkaikan itu adalah
fitnah. Fitnah ni adalah bermula dengan dunia. Dunia itu akan campur aduk. Agama pun boleh diduniakan. Dunia tu boleh dijadikan topengan pada agama. Akhirnya kita melihat bahawa oh, inilah agama, padahal itu dunia. Macam mana tu? Kita menyangkakan oh, inilah agama, rupanya itu dunia. Macam mana? Hati-hati. Sebab itu akhir zaman, subhanallah, siapa yang menghalusi perbincangan kebenaran, hakikat, dia akan tahu apa keresahannya. Nabi kata, kalau kau tahulah apa yang aku tahu, kau akan banyak menangis daripada ketawa. Sebab banyak disajikan akhir zaman ni, disajikan dengan kebatilan. Hati-hati. Kebatilan tu banyak disajikan sehingga kebatilan itu menjadi kebenaran. Allah. Oh, ni dunia ni semangat yang diambil dengan semangat semata-mata. Semangat untuk membelai, semangat untuk menghargai, semangat untuk bagi macam-macam, semangat, dan kita mengiyakan dengan agama tidak melarang. Maka kita pun ikut jalan itu. Tiba-tiba tak ada semangat yang berorientasikan tadi, award tadi, tiba-tiba kita lemah semangat. Sedangkan Islam agama tidak agama yang lemah semangat. Nampak? Jadi sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Sebab itu insya-Allah tak apa, kita belajar perhalusan perincian iman ini. Kemudian saya akan masukkan tentang huraian yang saya akan mulakan dengan huraian cara mendidik isteri. Ready je nanti. Sebab saya melihat bila kita bawa perbincangan suratul Ikhlas, kita kaji balik, bila kita mula nak mendalami tentang subhanallah, tentang keikhlasan ni, datang satu kerisauan dalam hati. Subhanallah, ramainya kalau macam tu aku ni mudahnya nak riak, sangat-sangat mudah nak riak. Subhanallah. Dan ini tidak boleh diambil main-main, kerana riak itu akan ibarat menghancurkan amalan, habis. Dan inilah misi iblis. Akhir zaman sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Sebab tu hati-hati. Sebab tu kebanyakan kalam-kalam ini ada yang menungkak arus. Bila Allah bimbing, insya-Allah Allah akan bimbing. Tapi ada yang menentang. Sebab ada satu sahabat tu, dia inbox saya. Dia kata apa? Dari mana you dapat benda ni? Dari mana-mana you dapat pahaman ni, kata. Tentang kasih sayang, tentang bahawa tiada perlu pujian tadi ni. Dan dia kata ini mesti ustaznya ada poligami ni. Dia detect kat situ. Ni mesti ustaz ada poligami ni, apa? Dan dia menafikan bahawa manusia ini tidak boleh dibola. Dia menafikan. Maksud manusia ini mesti kena ada manusianya. Sedangkan kita nak memberitahu akan kebenaran. Kita bukannya poligami itu, tapi kebenaran itu. Sebab dengan poligami itulah akan belajar apa itu kasih sayang. Tapi ada menentang. Ini yang dengan kuliah ni, alhamdulillah lah. Cuba bawa bahan ini keluar pada kuliah. Pening nanti Kang. Jangan main-main. Sebab tu dia kena duduk kelas majlis ilmu. Dia tidak boleh sampai sekadar sekerat-sekerat. Ilmu ni bukan ambil separuh-separuh. Dia kena ambil kafah keseluruhannya. Ya. Khair. Sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Bagaimana di sini kita kena lihat, daripada tadi perbincangan kita rujuk tadi 5 sifat tu tidak boleh ada. Qul huwallahu ahad, itu tunggal dan tiada awal tiada akhir. Kita tidak boleh menjadi awal yang huwa awal huwa akhir, tidak boleh. Tidak boleh. Kita menjadi pertama yang terakhir, tidak boleh. Itu dinyatakan dalam kalam ataupun kalimah seterusnya, Allahus Samad. Yang mana pada Allah lah cukup segala-galanya. Dialah yang awal-awal memenuhi hajat kita. Dialah yang awal tanpa ada permulaan, dan dialah yang akhir tanpa ada pengakhiran. Kita tidak layak duduk pada sifat itu. Tidak boleh. Ya. Baik. Jadi, dan bila kata ramai yang menentang atas kebenaran, itulah ilmu yang benar.
Nak tahu ilmu tu benar tidak, dia akan ditentang. Iman itu ditentang. Iman bukan diterima dengan senyuman. Senyum nak beriman, nak masuk Islam, dah. Perjalanan iman itu dengan hujah. Cuba tengok Dr. Zakir Naik, dia punya hujah iman bam bagi macam tu je. Tengok dakwah street dekat overseas macam mana. Dia punya hujah zam hujah. Ketika Nabi SAW, daripada ahli keluarga yang sangat menyayangi Nabi, yang sangat meraihkan di saat kelahiran Nabi, Abu Jahal, Abu Jahal, pak saudara Nabi. Ketika kelahiran Nabi SAW, sayangnya Abu Jahal ni, bapa saudara Nabi kat Nabi SAW, dimerdekakan hambanya. Bukan senang nak merdekakan hamba ni. Kalau mereka boleh merdekakan hamba, memang suka sangat. Bayangkan, di saat sukanya Abu Jahal kepada anak buahnya dan digelar Al-Amin, tapi di saat Nabi SAW membawa kebenaran, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, siapa yang menentang? Abu Jahal, Abu Lahab. Mereka yang menentang secara terang-terangan, padahal sayang kat Nabi. Jadi ingat, sebab itu sidang penonton sidang jemaah mata Allah SWT, penentangan akan berlaku. Cuma bila duduk pada jalan kebenaran, dia tidak akan terkesan dengan, dia tidak akan tercabar dengan cabaran itu. Yang penting lagi, dan akhirnya insya-Allah jalan kebenaran ini akan diperlihatkan, akan kemenangannya. Satu masa kebenaran akan tertegak juga. Kamu ni tak banyak menangis, relax je, steady je. Itulah aku cakap, duduk jalan kebenaran. Yang kamu duduk dalam perasaan tu kenapa? Tak selesai-selesai masalah. Gaduh je kerja. Tu tak kena, ni tak kena, tu tak puas hati, ni tak puas hati. Aku ingat kau okey awal-awal. Kau ingat suami kau okey, puji semacam, tengok melambung tinggi, tengok tiba-tiba melingkup ni apa hal? Time itu bagi je. Time itu bubuh cukup-cukup lah. Nampak? Orang kebenaran ni insya-Allah, bila dia dah keluar daripada sifat-sifat ananiah, bila dia dah hancurkan sifat-sifat keakuan dalam dirinya, dalam jiwanya, maka dia akan keluar daripada kesedihan dunia. Subhanallah. Inilah yang dimiliki oleh sahabat, dan inilah Islam. Islam itu bukannya dibuat-buat. Islam itu bukannya dilakon-lakonkan. Islam bukan lakonan. Islam bukannya agama yang perlu diperhias-hiaskan dengan kata-kata, dengan perbuatan-perbuatan sehingga terbuai-buai. Tak, Islam itu sejahtera. Sejahtera itu duduk di jiwa. Tanpa ada dunia, tanpa ada pujian, tanpa ada apa yang ada, tetapi dia sejahtera. Dan ini kita boleh lihat perjalanan para nabi dan terdahulu, rasul seperti Siti Hajar, Nabi Ismail alaihissalam, erti cinta agung. Kita boleh lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Kita boleh lihat para sahabat-sahabat bagaimana berjalan dalam kehidupan mereka, yang mana Islam itu sejahtera. Diuji, diancam, dikecam, tapi dia boleh tersenyum, dan bukan buat-buat senyum. Air mata pun tak ada, senyum sungguh. Subhanallah. Malah ini yang kita nak. Ini yang kita nak. Ini yang kita nak. Kita bukan sekadar lakonan. Dan ini kan, kalau lakonan ni boleh jadi munafik, hipokrasi. Tapi di saat diuji, hilang keislamannya. Tidak mahu. Sebab tu antara menyebabkan Islamofobia tu, macam mana boleh datang Islamofobia. Sebab orang Islam yang fobia sendiri. Salah satunya yang menyumbang kepada Islamofobia adalah orang Islam tu sendiri yang fobia dengan Islam. Dia sendiri pun takut dengan Islam dia. Dia sendiri pun agiu dengan hukum-hukum Islam. Macam mana? Dia pun takut. Ini yang kita nak. Itu menenangkan. Kebenaran itu jalan penuh kemanjaan. Kebenaran yang akan penuh dengan belayan sebenarnya. Tapi kita tak adalah tunjuk, tak adalah bagi tahu.
Cari kebenaran, kamu akan jumpalah belayan itu nanti. Kamu akan jumpalah kemanisan itu nanti. Bukan cari kemanisan dengan melalui belayan. Saya nak cari kemanisan hidup, Ustaz. Dengan apa? Dengan belayan manja daripada seorang suami. Cari belayan dulu. Cari belayan dulu. Silakan. Nak tengok. Kalau dia cari belayan dulu, sampai bila dia boleh belayan? Sebab tu Islam tidak mencari belayan dulu. Islam mencari kemanisan iman terlebih dahulu, kemudian barulah datanya belayan. Dan sekiranya in any case ataupun dalam contingency case, kalau contingency case belayan tu tak ada, dia dah ada dah. Dia dah ada reserve dia. Dia dah ada reserve kasih sayang iman dia dah ada, jadi dia tak terkesan dengan tiada belayan. Ini yang kita nak. Ini orang beriman. Orang beriman dia high class lah. Perbincangan dia memang menungkak arus sebenarnya. Kalau perbincangan kita sama dengan perbincangan orang barat, itu perbincangan apa? Kalau perbincangan orang beriman sama dengan perbincangan orang barat, maka apa bezanya kita dengan orang barat? Kalau mereka kalau dalam rumah tangga perlukan belayan, mereka pun perlukan belayan. Silap hari bulan, kita pun akan cakap, betul lah tip-tip mereka tu. Samalah kita dengan Islam dengan dia, samalah. Last sekali plural. Samalah Islam dengan agama lain pun sama. Ini jarum-jarum dia. Jarum-jarum dia. Mesti ada perbezaan. Perbincangan kita mesti berbeza. Malah perbincangan kita itu perbincangan yang berharga. Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba lihat ke mana hala tuju perbincangan setengah itu, ke mana? Sama tak dengan orang barat? Kalau sama, tak payah. Kalau sama dengan barat, apa beza? Baik belajar dengan barat je lah. Mau belajar dengan orang Islam apa? Kalau apa yang kita belajar kat sini boleh jumpa kat orang barat, belajar buat apa? Belajar dengan orang barat. Sebab tu dia tak kisah, belajarlah dengan orang barat. Lagi-lagi bersifat tentang rasa, feeling, ini semua patut dikuasai oleh orang beriman. Sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Khair. Jadi ingat, kita kena mengungguli kehidupan ini. Iman membawa kita semakin kuat dalam berhadapan dengan ujian kehidupan. Malah kita akan mengungguli kehidupan ini. Kerana apa? Kerana telah tertanggal sifat-sifat ananiyah. Berdasarkan ini keikhlasan surah Ikhlas, Allahus Samad. Segala harapan, segala kita punya kehendak, segala apa saja, Samad. Ini sifat-sifat yang manusia nak. Samad ini kaya. Allah je yang akan memenuhi permintaan sifat tadi. Kaya, kuat, bijak. Itu hanya pada Allahus Samad. Dan Allah sambung lagi, lam yalid wa lam yulad. Dalam kaedah lam yalid wa lam yulad ini, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan dia tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Nampak? Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sambungannya dia terus sambungannya. Maknanya sifat-sifat tadi yang didambakan manusia tadi, sayang, kaya, rezeki, kuat, itu tidak ada pada manusia. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada siapa boleh mendandingi kasih sayang Allah. Tak ada siapa. Jadi kalau kamu mencari pada manusia, kamu tak akan dapat macam mana kasih sayang aku. Jadi sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Jadi maknanya kita melihat kembali bagaimana yang kita memahami keadaan kehidupan itu, sifat-sifat tadi itu hanya pada Allah. Maka barulah kita boleh betulkan orientasi amalan kita itu hanya nak dapat kasih sayang Allah. Sebab dalam suratul Ikhlas itu menyatakan benar-benar hanya pada Allah. Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mujahid mengatakan yakni dia tidak mempunyai pendamping, tak ada. Yakni tak ada pasangan, tak ada. Dan dalam kitab Sahih Al-Bukhari disebutkan
la ahada asbaru ala adza sami'ahu min Allah innahum yaj'aluna lahu walada wa huwa yarzuquhum wa yu'afihim. Tidak ada yang lebih sabar atas suatu hal menyakitkan yang didengar melebihi kesabaran Allah, di mana mereka menjadikan baginya seorang anak pada dia, memberi rezeki dan kesihatan kepada mereka. Makna kata Allah ni sifat sabar ni. Allah lebih sabar dengan ada kata-kata manusia yang cuba mengatakan Allah tu ada anak, Allah tu ada isteri. Allah sabar. Pada aku jadikan kau. Kesabaran Allah Ta'ala. Maknanya sifat sabar Allah Ta'ala itu pada Allah. Jangan cari kesabaran pada diri, tak jumpa. Jangan cari kesabaran pada makhluk, lagi tak jumpa. Kesabaran pada Allah maknanya bila kita dah faham, bila kita dah faham semua sifat itu hanya pada Allah, maka barulah kita benar-benar beramal untuk Allah. Bila kita dah faham semua sifat yang kita mahu itu ada pada Allah, barulah kita beramal untuk Allah. Sebab bila kita kena amalan untuk Allah, Allah terima, kemudian Allah akan berikan sifat-sifatnya pada kita. Dia berikan kasih sayang kita. Dia berikan kekayaan, kaya kita. Dia berikan rezeki, penuh kita. Dia berikan apa hajat-hajat hamba-hambanya. Subhanallah. Ini kaedah ni. Sebab sekarang kita tak nampak, kita duk 50-50 ni, mana ni macam tu. Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Kita duk ulang-ulang baca suratul Ikhlas. Rupanya kita mencari selain Allah. Wa na'udzubillah min zalik. Kita duk baca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Tiba-tiba cari lain. Kecewa kerana kita mendustakan apa yang kita kata. Kecewa tu kerana kita mendustakan apa yang kita kata, dan kita dah pun menyatakan la ilaha illallah, pendustaan berlaku. Apabila kita beramal seperti contoh isteri menyayangi untuk dikasihi oleh suami, malah untuk memiliki suami. Kita bekerja cari harta, rupanya nak menguasai rezeki, nak menguasai harta. Kita nak memiliki pula tu, rasa empower katanya. Kita belajar tinggi-tinggi, dapat award, dapat ni, rupanya kita nak menguasai ilmu tu supaya orang melihat kita berilmu. Hari ni kita beramal siang malam pagi petang supaya kita menguasai amalan itu, supaya kita selesa dengan amalan. Ya, aku dah boleh bangun tahajud. Aku dah boleh bangun tahajud, selesa dengan tahajudnya. Ya, aku dah boleh baca Quran, selesa dengan ibadah amalannya, ibadahnya. Jadi maknanya pencarian kita tersasar. Kita masih nak mencari yang lain. Punyalah kita ni, sebenarnya kita yang menduakan Allah. Kita yang menduakan Allah. Orang perempuan dia mengelupur panggil, lompat cepuh apa? Melompat celuh apa? Melompat cepuh. Bak kata Ustaz Datuk Samsuri. Lompat cepuh. Pum, terangkat marah di dua kan. Padahal manusia menduakan Allah. Allah sabar. Allah sabar je. Sebab itulah Syekh Qadir Jalani mendengar ketika seorang perempuan jumpa kepada Syekh Qadir Jalani rahimahullah ta'ala, ketika diceritakan, ketika engkau kalau bolehlah tengok wajah aku yang cantik ini, tapi suamiku masih menduakan aku mencari yang lain. Maka dengar ayat itu je, dengar ayat tu, Syekh Qadir Jalani pengsan. Ini kan Allah yang memiliki sifat, kita mencari sifat lain pada makhluk. Subhanallah. Malah kita beria-ria beramal itu untuk dapat perhatian makhluk. Subhanallah. Kita buat amalan selama hari ini beralih perhatian pada makhluk. Lepas tu kita rasa penat. Kita frust, ada duit macam tak ada duit, frust. Ingatkan banyak sangat duit, duk dengar-dengar, duk ngungut pasal duit juga. Rupanya tak ikhlas dia cari duit. Dia cari duit sebenarnya adalah untuk menguasai duit itu, bukan nak pahala sepenuhnya. Dia rupanya kahwin selama ni bukan nak pahala, dia nak menguasai suami itu. Sebab tu jangan terkejut ada orang yang akan buat benda khurafat. Sebab tu cirinya adalah penuh dengan kesedihan, penuh dengan air mata, penuh dengan kesedihan dan air mata. Subhanallah.
Jadi masanya sebab tu menelusuri jalan-jalan keikhlasan melalui perbahasan suratul Ikhlas. Mudah-mudahan hari ini mari kita perbetulkan niat kita sama-sama, saya dan sidang penonton semua, agar kita tidak merasa penat di dalam kita melaksanakan taat. Wallahi sidang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT, taat itu bukan penat, taat itu nikmat. Memang awalnya penat kerana melibatkan jasad. Penatnya amal taat itu kerana ada jasad. Jasad itu standard. Memang ada kepenatan pada jasad. Tetapi jangan penat dengan hati. Orang sekarang ni dia penat dengan hati. Penatlah ustaz saya ni, penat saya buat semua, tak dihargai. Penat dia. Fras, yes, sebab itu dia fras dan penat. Memang penat pada jasad itu adat. Buat-buat kerja rumah, kemar-kemar rumah, mop sana, mop sini, terlantar, menyandar dia, tidur dia. Menyandar, penat, betul lah tu. Tapi dia tidak memenatkan hati dia. Malah dia puas dan dia tidak perlukan pujian. Kalau kena puji dengan suami melambung pun, bang, tak apa bang, cukup bang. Abang tak perlu puji saya melangit bang. Saya bukan untuk mendapat pujian abang. Isteri yang benar-benar ikhlas, jujur, dia akan marah dengan pujian, bang. Abang jangan buai saya dengan pujian-pujian yang melalaikan saya. Saya tak makan pujian. Dan ini suruhan Allah bang. Saya dah puas dengan amalan ini. Saya syukurlah abang redha pada saya. Abang redha pada saya dah puas hati dah bang. Tak perlu lagi abang nak kata baguslah awaklah satu-satunya isteri yang ada. Ya Allah, isteri abang. Ya Allah, penatnya selama hari ini abang tak tahu begitu penat kamu buat kerja. Ya Allah, begitu hebat kamu jadi isteri suri rumah sehingga tak ada siapa boleh menandingi kamu. Kamulah yang pertama, kamulah yang terakhir. Dia pula duk bubuh ayat-ayat syirik. Kamu akan kekal menjadi isteri abang dulu, kini dan selamanya. Ya ilaha illallah. Tiada setara setandingnya. Kalau nak dibanding-bandingkan dengan wanita lain, awaklah yang tiada setaranya. Abang kagum dengan kamu, mah, katanya. Abang tak sia-sia memperistrikan kamu, mah. Penat lelah kamu ini, mah. Mari abang puji kamu, mah. Isteri mulanya tak ngaji, ya bang, pandai abang jadi seorang suami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuna nama Rasulullah pun memuji isteri-isterinya bang. Bagus abang. Abang menghargai apa yang saya lakukan. Alhamdulillah bang. At least sekurang-kurangnya abang sedar kewujudan saya kan bang. Dia pun naik tocang juga. Inilah ciri suami yang sebenarnya. Inilah ciri suami yang menjadi guideline bagi semua lelaki Islam di dunia ini. Pula dah. Jangan main-main. Kena suami yang betul-betul dia puji melambung melangit, jangan main-main. Yang isteri yang terdapat pujian tu terkulat-kulat lah kawan tu. Terlai liur dia. Alah hai, laki aku tak macam tu. Laki aku tunggu je lah hai. Dah tak puas hati. Dah tak puas hati. Jadilah isterinya ikhlas. Jadilah suaminya ikhlas memuji. Kalau nak puji, puji biar ikhlas. Macam mana nak puji ikhlas? Puji dengan nama Allah. Mah, kamu ni kan, ni saya ajar puji. Dengan kasih sayang Allah, kamu ni benar-benar menyayangi abang kan. Betul. Sekala dengan belayan manja boleh. Belayan ni touch up. Belayan ni kalau dalam sudut construction, dia bukan main ya tuan-tuan. Saya nak bagi perumpamaan construction. Construction ni bab touch up ni, bab belai, bab basuh, bab ini, dia bukan main framework, dia bukan kerja utama. Tak. Dia kerja pengakhiran, dah hujung-hujung, dah nak habis, tacap-tacap, tampal-tampal, ukir-ukir. Itu kerja akhir. Dia bukan kerjanya di-highlightkan. Jadi saya terkejut dan saya kaget. Ada setengah tu meng-highlightkan pujian dan belayan itu main dia. Habislah. Kalau ikut proses pembinaan bukan macam tu. Nak belai boleh, tapi hujung-hujung. Dah tengok bini aku ni, okey. Sebab tu nanti suami-suami insya-Allah cara mendidik isteri.
Dia nak belai isteri, dia tengok ni. Dia ni isteri aku ni Kang hanyut dengan belayan aku macam mana? Dia dah ready ke? Dia kena tahu benda-benda tu. Kalau tidak habis. Kerja-kerja construction tak buat lagi, kerja belai dah buat lah. Main framework asas tak ada lagi, duk belai-belai. Hanyutlah kawan. Tak puji, tak ada semangat buat kerja, habislah. Masak pun tak seronok. Sebab apa? Tak ada puji, tak seronok. Jadi hubungan rumah tangga itu seronok dengan apa? Dengan pujian, bukan dengan ketaatan. Patutnya isteri itu kena seronok dengan taat, bukan seronok dengan pujian. Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Ya, benar-benar, insya-Allah. Khair. Jadi alhamdulillah. Lepas tu berbalik tentang lagu Hakikat Cinta tu kan. Terima kasih kepada yang dah copy paste. Ada, dapat liriknya. Itulah hakikat cinta. Cinta itu bukan di mata, tapi cinta itu dari jiwa. Jiwa itu miliknya, kepada dia segala-galanya. Ramai orang confuse cinta. Cinta pun confuse. Tak tahu dari mana cinta. Duduk mana cinta, dari mana cinta, tiba-tiba nak bercinta. Tiba-tiba nak ngajar tentang cinta pula tu. Buat ajaran sesat, buat tip-tip yang sesat, sesat barat. Ini yang geram kadang. Sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Baik, saya rasa cukup setakat itu perbincangan kita pada pagi yang penuh barakah ni. InsyaAllah tengah hari nanti pukul 1 sampai pukul 2 ada kuliah zuhur di Majlis Ilmu UNW, ya. Sebut siapa yang berkelapangan boleh sama-sama subscribe dan tengok live di situ, Majlis Ilmu UNW. Boleh tengok kat wall saya, ya. Yelah, geram orang dong ngajar sesat barat. Cinta pun tak tahu, hakikat cinta tak tahu, duduk mana cinta, dari mana cinta, sebut saja Allah, tapi bila tarifkan tak tahu. Mengajar pula, ramai pula tahu ngaruk. Ya Allah, tahu lah. Payung dulu, tak apalah, nanti pukul 1, ya, kuliah zuhur pukul 1 insya-Allah. Kuliah zuhur pukul 1, sama-sama bantu saya imarahkan kuliah zuhur pukul 1. Dan seterusnya nanti saya akan ada kuliah lepas tarawih, tapi bukan guna page saya ni, tapi guna page surau At-Taqwa, PU surau At-Taqwa. Nanti saya share jugalah. Itu bukan setiap hari, ada tarikh dia. Nanti saya akan maklumkan kuliah lepas tarawih dan pukul 10 pun sama-sama jemaah kita imarahkan majlis ilmu di page surau At-Taqwa Puncak Jalil, ya. Okey, insya-Allah. Terima kasih banyak di atas perkongsian, kesudian sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT bersama-sama dengan saya pada pagi ini. Sama-sama kita murajaah, kita muzakarah, kita musyawarah, ya, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Baik, lagu tu nyanyilah dengan suami. Mana isteri-isteri? Nyanyi dengan suami, ya. Suami nyanyi untuk isteri. Cinta itu bukan di mata, cinta itu di dalam jiwa. Nyanyi. Suami nyanyi untuk isteri, isteri nyanyi untuk suami. Okey? Itu tugas tu. Kalau siapa yang dah nyanyi, done. Tu homework. Okey? InsyaAllah. Terima kasih atas perkongsian, atas kesudian sidang penonton, sidang jemaah semua. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah berkati kita semua. InsyaAllah, kita jumpa lagi pada siri Kuliah Duha, bicara ilmiah, edisi khas Ramadan, perintah kawalan perasaan. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qali hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih farah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal ladzina amanu wa amilus solihat
wa tawassaw bil haqq. Wallahu alam bisawab. Takbir, Allahu akbar.